Hai semua, selamat pagi dan selamat datang ke siri Masterclass Premium ke-8. Siri Masterclass Premium ini adalah dikendalikan oleh PGSL, pemimpin GSL, dan ini ditajakan khas oleh Yayasan Saim Dabi untuk guru-guru di seluruh Malaysia. So, cikgu-cikgu, bengkel ini adalah percuma untuk anda semua kerana pihak YSD dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada YSD untuk tajaan mereka. So, cikgu-cikgu, I'm very happy today. And without further ado, cikgu-cikgu, saya ingin menjemput guest speaker kami untuk hari ini, the amazing Cikgu Nazira. Let's welcome her with an applause. Hello, good morning everyone. So good to be here and thank you so much Wanita. That was such a fun. Memang sangat seronok pagi-pagi ni pun kita terus enjoy kan. Atmosphere atmosphere untuk SMP ni pun sangat different daripada talk-talk yang saya pernah bagi sebelum ni. It was very fun and I hope kita semua dapat bersamalah hari ini. Pertama sekali saya nak ucapkan thank you untuk pemimpin GSL kerana telah menjemput saya pada hari ini dan juga thank you juga kepada semua guru. Saya tengok ada 233 orang dalam talian sekarang. Ramainya yang sanggup bersama dan meluangkan masa pada hari Sabtu untuk actually learn something new. And you know what? That makes all of you semua cikgu yang berdedikasi, cikgu yang want to learn more, and that is such a good thing to know about Malaysia right now. So thank you cikgu for being here. So today kita akan bersama untuk meneroka gamifikasi dalam pembelajaran. Yes, and I see a lot of some familiar faces. I can see Cikgu Sasi. I haven't seen her for so long. Thank you so much. And Farah, I see you. Hello semua. Nama kan kita tak berjumpa selepas pandemik ni. Mungkin selepas ni PGSL boleh buat something face to face. We don't know. Kan? So we'll see. So saya akan share dulu screen. Oh, sebelum tu cikgu, saya baru saja baik daripada demam. Jadi saya mungkin akan batuk-batuk di sedikit-sedikit. Tu saya minta maaf lah kalau saya terbatuk dengan kuat dengan depan cikgu. There you go. Oh, sorry ya. Okay. Okay, there you go. Is the screen okay, Constance? Screen okay? Yeah, okay. Alright, so saya mulakan dengan sedikit pengenalan kepada saya. Kepada siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya, I know I'm not that famous though. Saya Cikgu Nazira, saya mengajar di Putrajaya. Ini adalah tahun ke-9 saya mengajar. Saya sedang mengajar di SK Putrajaya Presiden 11-1, sekolah ketiga saya. Dan juga saya seorang guru bahasa Inggeris. Jadi saya minta maaf kalau sewaktu saya bercerita ataupun menerangkan beberapa perkara mungkin ada terselit-selit bahasa Inggeris. Tapi saya mohon kebenaran cikgu-cikgu lah. Mungkin ada yang saya akan menggunakan bahasa Inggeris sedikit. Tapi ceramah saya pada hari ini saya akan teruskan dalam bahasa Melayu. Okay, so apa yang kita akan lakukan pada hari ini? Kita tengok, mari kita lihat agenda sesi yang akan ada pada hari ini. Kita akan mempunyai 2 bahagian. Jadi kita telah bahagikan dalam beberapa sesi, iaitu bahagian 1, kita nak faham apa itu gamifikasi. Saya tengok daripada perkongsian cikgu dalam Google Form, ramai yang kata, oh first time dengar. Siapa yang first time yang rasanya tentang pernah dengar tentang gamifikasi ni? Boleh komen sikit dekat chat so I can see. So kita nak tengok apa dia gamifikasi ni dan kenapa kita nak perlu lakukan gamifikasi ni. Saya tengok ada beberapa yang angkat tangan. Yeah, it's okay. So first time kita dengar tapi I'm glad that you're with me. So kita akan bersama-sama meneroka gamifikasi ni. Mungkin cikgu by the end of this saya nak tengok sama ada cikgu akan gunakan gamifikasi ini di dalam kelas ataupun tidak. Okey, selepas kita dah kenali apa itu gamifikasi, apa dia, mengapa kita nak guna. Okey, so kita akan tengok, kita akan teruskan dengan bahagian 2, iaitu bagaimana kita nak melaksanakan gamifikasi ini dalam pembelajaran. Selepas kita dah faham istilah-istilah yang kita perlu tahu, saya akan tunjukkan cikgu cara saya lakukan gamifikasi di dalam pembelajaran saya dan bagaimana kita boleh
kita boleh apply atau terapkan dalam PDP cikgu. Selepas bahagian 1, selepas kita dah tahu apa dia, selepas kita dah tahu bagaimana kita nak guna, kita akan capai ke bahagian 3 iaitu konklusi dan juga refleksi. Okey, saya tengok daripada chat ramai kata yang pernah dengar tapi tak sure nak guna macam mana. Ada yang memang first time dengar, it's okay. We are doing it together today and hopefully I can guide you through this. Alright. So kalau cikgu ada apa-apa soalan, cikgu boleh gunakan ruangan chat untuk bertanya soalan. Nanti mereka akan pembantu kita, Cikgu Juanita ataupun Konsel akan highlightkan lah untuk saya, maybe help you out through it. Sorry. Okay. Alright, kita teruskan untuk bahagian 1. Tapi sebelum cikgu kita dive into gamifikasi, saya nak cikgu kembali pada zaman cikgu kanak-kanak dulu. Okay, mungkin macam saya, in the 90s is my childhood. So kalau cikgu-cikgu, apa dia childhood cikgu? Saya nak cikgu nyatakan apakah permainan yang cikgu pernah bermain bersama rakan-rakan sewaktu cikgu kecil. Apa yang buat permainan tu seronok sebenarnya? Jadi kalau cikgu lihat pada skrin, terdapatnya QR code yang akan pautkan cikgu kepada Padlet. Kalau tak boleh ke Padlet, saya nak check dulu sebab tadi Padlet, Padlet is still upgrading, unfortunately, sewaktu kita membuat sesi ini. Okay, kalau tak boleh Padlet, kita guna chat, bahagian chat untuk lihat apa dia permainan yang cikgu-cikgu pernah bermain dan apa yang buat permainan tu seronok. Oh, ada eraser battle. Eraser battle sampai sekarang lagi diorang main. Walaupun penjarakan pun masih lagi main. Lagi kita lihat. Let's see. Let's see apa lagi yang ada. Oops, sorry, saya punya bergerak pula. Ramai kotak beracun, konda-kondi, teng-teng. Tapi cikgu bagi tahu saya kenapa permainan tu yang seronok. Contoh macam pukul berapa anak harimau ni memang saya main selalu dengan cousin saya. Yang ni kenapa dia seronok adalah kerana saya dapat berlari merata. Ada lubang tikus, ada thumb wrestling, memory. Macam Izati berkata sebab competition. Competition tu kan. Memang saya pun competition, especially dengan adik saya. Saya tak boleh bagi dia menang. Tak boleh. Congkak, boleh kira dan cepat bersaing. Ada yang challenging levels. Ada ciri kumpulan, ada yang menang kalah, ganjaran. Very good. Parvina kata buat saya fokus. Permainan apa tu? Nur Hayati sebab ada pergerakan dan sorakan. Yes. Ada rebut tiang. Very fine. Alright. So ada yang sebab kita nak ada peluang dapat berjumpa rakan. Tengok 7 selipar dapat mengelak dengan pelbagai gaya. Oh yes. Yang itu memang saya kalau dalam tim cikgu saya lah punca. Cikgu akan kalah. Kalau 7 selipar. Alright. So ada menyok-nyorok. The memories it gives you. Every single thing when we talk about games, kan? Ianya mesti kita akan cakap, mesti seronok. Mesti kita akan menguji kerjasama dan taktikal tu, strategi dia. Kalau macam saya zaman main Zombies vs Plant. Time tu kalau time macam seronok sangat. Boleh compete mass skill, tapi kuku hitam. Wow, dalam lubang tanah. Alright. So kita tengok ramai yang sebenarnya bila kita cakap pasal game ni, main kahwin-kahwin. Yeah, actually that's a good role play kind of game yang kita sebenarnya mahukan orang bermain. Feel the pain. Yep, sometimes losing is good for you as well. Macam saya kadang-kadang ego tinggi sangat dengan adik saya, bila kalah baru dah rasa kan. So let's look at this. When we talk about games, bila kita cakap pasal permainan, bila kita cakap pasal bermain, terus kita punya insting tu nak cakap seronok. Terus insting kita nak cakap, permainan ni kan, terus saya ada memori yang indah. Now, apa kata bila saya sebut belajar, itu adalah benda pertama murid-murid kita akan cakap seronok, mempunyai memori indah, challenging. What if when bila student kita cakap tentang pembelajaran, mereka akan menggunakan perkataan-perkataan berikut. You know?
So gamifikasi adalah salah satu cara yang kita akan boleh gunakan untuk kembalikan perasaan seronok untuk belajar, perasaan seronok untuk belajar, perasaan rasa gembira untuk belajar dan rasa pembelajaran itu challenging. Tapi challenging yang meronokkan. Tak adalah lagi kita akan cakap matematik itu susah, tapi sebenarnya why don't we want our students cakap matematik itu susah tapi challenging yang seronok. Kita nak macam itulah. So gamifikasi ini dia merupakan salah satu cara ataupun teknik pembelajaran yang kita boleh gunakan. Alright. Jadi kenapa gamifikasi? Dalam banyak, terdapat pelbagai teknik yang saya boleh kongsikan kepada cikgu pada hari ini. Kenapa saya pilih gamifikasi? Okey, saya akan ceritakan kenapa gamifikasi dari segi sainsnya, dari segi research yang telah dibuat. Satu, ianya akan meningkatkan pelibatan murid dalam proses PDP. Kalau saya cakap pasal teknik ni, mana-mana teknik pun akan cakap ianya akan meningkatkan pelibatan murid dalam proses PDP. Akan tetapi, untuk gamifikasi ini, cara kenapa kita boleh gunakan, kenapa gamifikasi ini boleh meningkatkan pelibatan adalah kerana murid perlu meneroka konten dan juga bahan ataupun material yang cikgu sediakan dalam keadaan dia sedang bermain untuk belajar. Jadi ini salah satu yang sangat berbeza dengan teknik-teknik yang ada dekat luar sana, tapi kerana penglibatan murid adalah total penglibatan murid dengan bahan ataupun material yang ada. Okay, so kalau contohnya cikgu mengajar sains, you can get the kids betul-betul meneroka, betul-betul have a deeper sense of learning apabila mereka mereka belajar melalui gamifikasi. Alright, okay. Kemudian kita akan tengok ianya mempunyai elemen co-creation untuk meningkatkan autonomi dan suara murid. Okay, kalau cikgu-cikgu yang berada di dalam sekolah yang TS25 kan, selalu kita dengar use student voice. Tapi setakat manakah kita ingin menggunakan suara murid? Sorry ya cikgu. Sorry kalau saya batuk. Okay. Bagaimanakah kita ingin meningkatkan autonomi murid dan bagaimanakah kita ingin menggunakan suara murid? Kalau cikgu ingat, murid-murid sekarang they play more games than we do. Apa game yang mereka telah bermain? Mereka mempunyai idea yang lebih banyak daripada kita tentang bagaimana untuk bermain. Why not we use their voice, their ideas untuk bina bersama gamifikasi ini. Nanti kita tunjuk macam mana nak gunakan co-creation ni. Murid-murid mereka mempunyai idea yang sangat banyak. Dia mempunyai idea yang sangat banyak untuk bagaimana dia boleh belajar sebenarnya. Dan kita sebagai guru sepatutnya berkongsi kuasa pembelajaran itu. Jadi kita tak perlu jadi the masters of all. Ini adalah stage saya, listen to me. Kita boleh benarkan mereka masuk untuk membuat keputusan bagaimana mereka nak belajar. Jadi gamifikasi memberi peluang kepada murid untuk mengatakan, cikgu saya nak tambah elemen ini mungkin. Saya nak saya nakkan satu idea, saya ada idea untuk bagaimana saya nak buat pembelajaran ini. Jadi ini adalah mengapa saya pilih gamifikasi. Dan lagi satu, untuk meningkatkan motivasi murid. Nah, mana-mana teknik pun semua meningkatkan motivasi murid. Akan tetapi co-creation untuk gamifikasi ini, dia mempunyai dua cara yang dia boleh meningkatkan motivasi murid. Dia touch on both intrinsic dan juga extrinsic. Saya rasa cikgu-cikgu tahu intrinsic di mana mereka dapat motivasi dalaman di mana mereka nak. Kerana first mereka dah tahu dah mereka terlibat sama dalam pembinaan game ini dan mereka juga terlibat sama dalam meneroka bahan dan juga material. Dan dari segi extrinsic, mereka boleh dapat badges, mereka dapat reward, and mereka boleh mendapat visual cues on progress mereka. So
sebenarnya apa yang boleh membantu mereka belajar dengan secara lebih dalam apabila mereka dapat melihat progres mereka daripada mungkin tahap satu dan bergerak ke tahap yang lain. Kalau kita bagi 100%, let's say for example kita hanya bagi satu nombor tanpa apa-apa penjelasan tentang bagaimana mereka berada, di manakah mereka berada pada peringkat pembelajaran mereka, ianya hanya memberikan dia U and N result. Tapi kita nak fokus on the journey, proses di mana mereka sedang belajar. Sebab kita lihat bagaimana sistem pendidikan kita juga sudah slowly bergerak ke arah PBD, di mana kita nak meningkatkan lagi deeper learning. Jadi gamifikasi ini membolehkan murid fokus more on the journey dan fokus more on improving, meningkatkan lagi motivasi dalaman mereka. Alright, so seterusnya okay, jadi kita akan lihat apa itu gamifikasi. Okay, apakah itu gamifikasi? Jadi kita akan lihat Zoom poll yang ada. So apa itu gamifikasi? So kita tengok pada ruangan chat akan ada, hold on. Yes, 4C and 1N. Okay, apa dia akan terdapatnya satu poll, cikgu boleh jawab. Yep. Okay, kita nak tengok apa dia. Adakah cikgu tahu apa itu gamifikasi? Saya bagi masa dulu cikgu-cikgu, baru 11%. Kita nak tengok di manakah pandangan kita ataupun pendapat kita dengan apa itu gamifikasi. Don't worry, kita just nak tengok sahaja bersama. Kan kita tengah belajar sama-sama ni. Alright, poll sedang berjalan lagi. Alright, thank you cikgu yang telah pun menjawab. Ada 4 sahaja soalan. Saya tunggu sehingga dalam lebih kurang dalam 60%, 70% yang telah menjawab untuk kita lihat apa dia. Okay, thank you cikgu Sakinah. Alright. Okay, just a little bit more, kita akan menunggu. Saya tengok, wah bagus juga cikgu-cikgu punya jawapan ni. 65 participants lagi. Come cikgu. Let's Come make on, it to cikgu. 70. Yes. Thank you cikgu Amril, cikgu Zabeda. Oh. Come on cikgu. It's okay. Kita pun tak tahu siapa jawab siapa. Cuma boleh jawab. Shall I close it now, Cikgu Nazira? Yes. Okay. Let me share the results dengan semua. Sudah? Okay. So sekarang anda semua dapat lihat jawapan semua. So 63% jawab ya, how many jawab tidak. Okay, kita boleh tengok dalam poll. Contohnya, gamifikasi adalah pertandingan antara murid. Okay. Before that, mari saya terangkan dulu apa itu gamifikasi. Alright. Okay, apa itu gamifikasi? So, sebenarnya gamifikasi ini adalah penerapan unsur permainan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. So, ianya apabila cikgu mengambil beberapa unsur permainan, contohnya rewards, ataupun role play, ataupun leaderboards dalam PDP supaya cikgu boleh mencapai objektif. Tapi, pernahkah cikgu dengar game-based learning? Boleh tak cikgu komen sikit? Siapa yang pernah dengar game-based learning? Adakah game-based learning atau dengan gamifikasi itu perkara yang sama? Jadi, okay, so biasanya kita akan dengar game-based learning
Dan kita juga dengar gamifikasi. Adakah dia sama? Oh, ada yang kata sama, ada yang kata serupa tapi berbeza. Macam mana tu? Miss Chelsea kata tak sama. Ada kata gamifikasi menggunakan game yang menggunakan aplikasi. Macam mana? Mr. Budi cakap tak sama. Sama kot. Saya pun suka. Game based learning menggunakan komputer. Ada tu daripada Fazlina. Is it like booklet ataupun quizzes? Okay. Very good. So kita dah tengok. So gamification applies element. Yup, that's good. Alright, cool. Cikgu Murali punya ayat tu, yes, that's one ni mesti ni pelajar masters ni. So lepas tu, alright. Sebenarnya cikgu, gamifikasi adalah tak sama dengan game based learning ataupun pembelajaran berasaskan permainan. Adalah tidak sama. Okey, macam mana nak tahu perbezaan gamifikasi ke ataupun game based learning? Tak sama ya. Okey, kalau game based learning apabila cikgu menggunakan game yang telah sedia ada, contohnya Monopoly ataupun cikgu guna Snake and Ladder dalam proses pembelajaran. Cikgu hanya menggunakan game yang telah ada. So tak semestinya cikgu menggunakan bahan ataupun material konten yang cikgu nak ajar untuk mencapai objektif. Sebenarnya bila kita buat PDP, kita punya learning objektif semuanya kita nak capai kan. Tapi yang game based learning ni digunakan game yang sudah ada. So contohlah kan, sekarang ni tengah orang suka main game Wordle. Wordle ataupun katapat untuk bahasa Melayu. Kan? Adakah itu game based learning atau is it gamifikasi? Kalau cikgu guna Wordle ataupun katapat, permainan katapat dalam kelas just untuk sesi induction, itu adalah game based learning. Tapi kalau sesi pembelajaran itu diteruskan daripada awal sehingga akhir dalam satu mod permainan di mana terdapat elemen-elemen permainan, itu gamifikasi. Jadi kalau cikgu menggunakan contoh tengah belajar hari ni, at the end cikgu saya letak blue card katakan, kan, untuk melihat kefahaman cikgu. Itu that is more of a game based learning. So kalau gamifikasi, secara kita sebenarnya nak membina satu experience pembelajaran. Satu experience pembelajaran yang merupakan permainan. Jadi sorry. So kalau PDP berasaskan teknik permainan tu betul, kita tambah jadi apa yang elemen-elemen ataupun unsur-unsur permainan ni yang cikgu perlu ada supaya yang perlu ada supaya cikgu boleh capai objektif. Okay, kita teruskan. Tadi kita ada beberapa mitos gamifikasi, tadi cikgu-cikgu semua telah menjawab. Yang pertama, game itu mestilah pertandingan ataupun competition. Dianya kalau kita tengok game je kita akan fikir competition. Tapi untuk gamifikasi sebenarnya bukannya elemen game ataupun elemen competition ni yang kita nak fokuskan dalam pembelajaran tu. Sebenarnya kita nak fokuskan dengan proses progres murid dalam memahami konten ataupun material pada hari tersebut. Alright, so bila gamifikasi, murid akan lebih fokus kepada journey dia, ataupun progress dia dalam mempelajari satu topik. So kita kena ingat, so it's not competition yang fokusnya untuk gamifikasi, ini adalah journey murid. Second, ni tadi kita tengok ramai yang kata tidak, ianya mesti berupa permainan seperti kad ataupun papan permainan. Bila kita buat gamifikasi ini, tak semestinya perlu dalam bentuk permainan, tak semestinya ianya dalam bentuk game yang murid-murid sedang tengah bermain. Jadi ianya hanyalah penerapan nilai. Contohnya cikgu kata selepas satu tahap ni cikgu nak letak badges ataupun cikgu nak letak reward. So yang itu adalah gamifikasi. Ianya tak perlu berupa permainan. Ianya tak perlu berupa kad. Oh, tu dia. Dan kemudiannya gamification ni
menggunakan kos yang banyak. Something yang saya suka tentang gamifikasi adalah satu perkara yang one of the lecturers actually told me, iaitu frugality ataupun berjimat cermat dalam gamifikasi. Kita boleh guna, tak perlu pun fancy. You don't have to tiba-tiba nak create your app. You tak perlu pun berbelanja dengan banyak untuk melakukan teknik ini. Cikgu hanya perlu melihat dengan resource ataupun sumber yang ada pada sekeliling kelas untuk digunakan. Gamifikasi ini adalah di mana cikgu boleh menerapkan pelbagai teknik dan strategi di bawah payung gamifikasi. Jadi tak perlu guna kos yang banyak, hanya cikgu perlu kreatif. Dan seterusnya, untuk kanak-kanak sekolah rendah saja, bila kita tengok game je, kita akan cakap, oh ini untuk anak kanak-kanak. Tapi saya tengok cikgu-cikgu kat sini very good, semua kata no, it's not. Sebenarnya teknik gamifikasi ini telah digunakan oleh pelbagai company untuk buat training. Sebenarnya even untuk orang dewasa pun kita boleh guna teknik gamifikasi ini. Jadi tak semestinya untuk kanak-kanak saja. Orang dewasa pun suka game. Contohnya pagi tadi bila Juanita buat game sikit je untuk game sikit je, kita cikgu pun dah seronok nak bermain kan, nak teka lagu. Okey, saya nak tengok daripada sini. Okey, adakah Educandy merupakan satu aplikasi gamifikasi? Yes, sebab Educandy tu sebab nak mencapai, ianya Educandy tu adalah tool gamifikasi. Teknik, okey, Blue Card ada pembayaran kan? So far tak ada. Kahoot perlukan data internet yang banyak. Betul, tak semestinya. Bila kita tengok certain application ni, ada yang menggunakan data yang banyak ataupun tidak. So, cikgu boleh pilih mana yang sesuai dengan murid. Jadi tak perlu guna kos yang banyak. Alright, so bila kita cakap pasal gamification, kita kena tengok apa itu komponen, mekanik dan dinamik. Tadi saya ada cakap guna elemen, penerapan elemen. Jadi apa elemen dia kan? Apakah elemen gamifikasi yang saya boleh terapkan dalam PDP saya? So ada terbagi kepada 3. Iaitu kita boleh lihat pada komponen iaitu. Okay, komponen ni adalah kita punya basic one. Alright, kita basic element of games ataupun basic penerapan nilai, penerapan penerapan unsur permainan yang perlu ada untuk menjadikannya satu gamifikasi. Jadi kita tengok apa dia komponen yang perlu ada. Kita perlu ada komponen quest, iaitu satu journey untuk bagaimana anda menjadi hero dalam game ini. Perlu ada point system. Adakah cikgu nak menggunakan kumpulan? Kena nampak achievement. Macam mana achievement tu cikgu nak visualkan? Adakah menggunakan leaderboard? Kalau cikgu tahu kelas dojo, pun boleh menggunakan kelas dojo untuk melihatkan ni virtual goods. Contohnya badges ke kan, mestilah ada peraturan. Bila kita tengok permainan, setiap permainan ada perlu peraturan, ada level, tahap-tahap dia. Bagaimana nak tahu dia tahap 1, tahap 2, macam mana, apakah yang meningkat, dan juga social graph. Okay, jadi ingat yang first elemen yang cikgu perlu fikirkan juga, unsur permainan yang cikgu perlu fikirkan adalah komponen dulu. Apa dia, sama ada saya nak perlukan buat secara kumpulan, bagaimana nak tahu achievement, bagaimana nak tahu apa rule permainan ini, apakah tahap yang ada. Kemudian cikgu boleh menggunakan, barulah cikgu fikirkan mekanik. Okey, mekanik ni adalah sebenarnya proses yang membantu untuk meningkatkan penglibatan pemain supaya mereka nak lagi main lagi, nak dapat. So takkanlah kalau permainan tu senang saja kan. Siapa yang suka kalau kita asyik menang je, no one likes that. Kita suka elemen challenge tu. So mekanik yang permainan yang perlu ada dalam proses cikgu tu perlu adalah macam contoh feedback, competition, challenge kan. Chance ni macam sebenarnya ada beberapa pilihan tapi dia tak tahu mana satu yang dia akan dapat. Mungkin kita kata awak kena bina, let's say awak kena bina tower tapi saya tak nak bagi awak gam. Macam tu kan chance. We can see what that. So kemudian dinamik. Okay, dinamik ni sebenarnya the big picture ataupun apa yang sebenarnya at the end of the day yang kita nak
bantu dalam proses gamifikasi ni. Contohnya emosi. Emosi apa yang cikgu nak keluarkan daripada proses gamifikasi ni? Apakah cerita, naratif? Nanti kan bila cikgu tengok contoh-contoh yang saya akan tunjukkan nanti, apakah naratif cerita ataupun permainan ini? Kita nak tengok perhubungan dan juga kita nak tengok progression. Kita mestilah daripada seorang tu daripada 0 kan, tahap 1, tiba-tiba kita nak naikkan dia tahap 6. Jadi bila cakap pasal unsur-unsur permainan ni, kita boleh tengoklah di piramid ni apa yang boleh diterapkan. Jadi kalau sebenarnya ianya nampak quite complicated, but this is the theory behind this. So cikgu boleh tengok kalau macam contohnya cikgu rasa nak tambah lagi elemen competition. Macam mana saya nak mekanik competition? Bagaimana saya nak tambahkan lagi mekanik? So yang ini kalau cikgu go beyond like, the theories and whatnot, inilah di sebalik gamifikasi. Alright. Now, ini adalah beberapa mekanik permainan yang saya nak ceritakan. Satunya adalah role play. Okay. Role play ni bila main peranan. Contohnya cikgu minta dia, awak adalah seorang hero yang ingin menyelamatkan satu kampung daripada dragon. Contohnya. Quest, pencarian. Mestilah ada cerita quest apa yang awak nak cari ni. Adakah ianya satu treasure? Adakah ianya coins yang awak nak cari? Kemudian contoh lain adalah lencana dan ganjaran. Contohnya habis satu tahap, awak akan dapat satu badge. Habis satu lagi, at the end anda akan boleh kumpul semua badge, dapat one bigger badge. So cikgu boleh decide semua ni. Dan elemen cabaran. Elemen cabaran ni sangat-sangat penting ya cikgu kerana ianya membantu murid rasa saya boleh buat lagi. So remember kalau kita cakap pasal ZPD kan, Zone of Proximal Development. So kalau bila kita nak mengajar tu kita perlu kawal juga ZPD tu. Ianya sesuatu perkara yang murid boleh buat tapi kita up level, tambah satu. Saya selalu cakap macam tu. Dia sesuatu benda yang mereka tahu dan mereka boleh buat sendiri, tapi untuk menambahkan elemen cabaran cikgu tambah satu. Alright, so contohnya kalau saya mengajar bahasa Inggeris, murid dah tahu 10 vocab untuk makanan. Tapi hari ni saya nak tambah satu. Maknanya saya nak naikkan level mereka, saya bagi lagi 5 vocab. So kita sentiasa bertambah. Dia bukannya stay constant in that word 10 vocab je. Okay, jadi saya nak menceritakan cikgu bagaimana saya sendiri menggunakan gamifikasi dalam pembelajaran. Jadi saya punya game ini saya namakan Writer's Quest. Okay, apa itu Writer's Quest? Okay, Writer's Quest ni dibina sewaktu MCO kedua, yang tahun yang kedua. Sewaktu tu murid-murid kebanyakan murid saya dah burn out. Kalau cikgu remember waktu tu semua orang dah kehadiran pun semakin menurun and murid saya selalu cakap kalau writing class je boring. They would tell me to my face. Diorang tak ada malunya. Diorang cakap boring lah teacher, you know. Jadi mereka cakap, manakah saya selalu menggunakan gamifikasi dalam kelas, murid-murid saya tanya, boleh tak cikgu buat gamified writing? Nah kalau cikgu ingat, writing is a very boring thing actually kan. Saya sekarang ni tengah buat masters, bila dengar writing tu pun saya sendiri dah macam serabut lah. You bayangkan budak-budak pun dia rasa macam writing dia is boring. Apatah lagi bila kita buat online. Apatah lagi kita buat online. Right, so waktu tu pun macam kita we need something new lah. Waktu tu saya tahu murid-murid dia dah cakap. Okay, this is one thing. Bila saya dalam kelas, saya sangat terbuka dengan murid. Bila dia sendiri kata, teacher saya nak perubahan, I need to listen. Because at the end of the day, yang kena belajar, yang perlu get something from that class is the student. So, I should listen to them. So, diorang pun beri cabaran ini kepada saya. Dan I took on the challenge. Dan bersama mereka, saya telah membina satu permainan bernama Writer's Quest. So macam mana nak main Writer's Quest ni? Okay. Yang pertama, pada tahap pertama kita akan pilih satu author ataupun satu penulis. So mereka boleh memilih mana-mana penulis yang ada pada sini. Ini adalah penulis yang mereka kenal.
Kalau siapa-siapa yang melalui mengajar bahasa Inggeris tahu kan ada Matilda, Roald Dahl, Diary of Wimpy Kid of Jeff Kinney, Enid Blyton. Enid Blyton is because cerita dia pendek-pendek, so sangat senang nak digunakan dalam kelas. Kan, jadi saya mula-mula murid boleh pilih. So adakah awak nak jadi J.K. Rowling? Tapi kalau awak pilih J.K. Rowling, you have to write a story about wizards, magic, adventure. Adakah anda ingin menjadi Roald Dahl? Kena cerita something, kena cerita sesuatu tentang inventor, seorang genius, seorang yang awesome. Kalau anda memilih Jeff Kinney, anda kena perlu cerita tentang sesuatu yang bertemakan sekolah, friendship, kelakar. Kalau anda memilih Enid Blyton, anda perlu memilih misteri, family, curious. Okay, cuba cikgu teka author yang mana satu yang biasanya murid akan pilih. Adakah J.K. Rowling, Jeff Kinney ataupun Roald Dahl? Cikgu rasa yang mana satu? J.K. Rowling, J.K. Rowling, Jeff. Sebenarnya bila kita tengok murid-murid ni, kalau nak ikutkan cikgu, J.K. Rowling, Harry Potter, zaman Harry Potter ni zaman-zaman saya je yang baca. Yang zaman baru ni dah tak baca dah. They know Jeff Kinney more. Dia lebih kenal Jeff Kinney daripada J.K. Rowling. Jadi ramai yang pilih Jeff Kinney. Tapi kemudian mereka tukar fikiran sebab diorang nak tulis cerita hantu. So diorang tukar J.K. Rowling. So once they pick J.K. Rowling, so they have to remember lah, okay, wizards, magic, adventure. So kita kena ingat ni, sebab kadang-kadang kan, I know betul tu Munirah, generation gap. Kita fikir oh Harry Potter tu cool. Tapi sebenarnya murid yang generasi alpha yang dekat sekolah sekarang ni, they don't even watch Harry Potter. They don't even read Harry Potter, most of them. So we need to know what they like. So ini pun satu pembelajaran kepada saya lah waktu tu. Okay. Alright, selepas dah level mereka memilih author, apa yang mereka perlukan. Alright, so mereka akan mendapat 50 coin seorang. So mereka boleh ada sama ada diorang nak membelanjakan 50 coin ni ataupun mereka nak I'm so sorry. Or do they want to earn more coins? Okay, coins ni sebenarnya hanya untuk mereka perlukan bantuan atau memberikan bantuan. Jadi kalau mereka nak berbelanja, mereka bolehlah berbelanja kalau untuk nak spend maybe 5 coins untuk vocabulary. Kalau macam we have this thing called writer's block, right? Kalau diorang writer's block tak tahu nak tulis apa, bayar 5 coin. Okay, kalau diorang perlukan idea, tak cukup idea, bayar lagi 5 coin. Kalau mereka nak teacher check for proofreading, tak nak ni 10 coin. Tapi kalau nak murah sikit, suruh kawan 5 coins. Macam tu. Hints and clues 5 coins. So kita boleh decide. Yang ni memang mereka yang decide berapa coin, apa yang boleh kena bayar, apa yang boleh buat free ataupun apa yang kena bayar extra. Tapi saya nak fokus kat sini bahagian earn. Bagaimana mereka boleh kumpul pula coin ni? Bagaimana boleh earn coin ni? Contohnya kalau mereka bantu kawan untuk proofreading ke apa, mereka boleh earn. Maknanya bolehlah minta kawan 5 coins ke 10 coins. Kalau dalam participate in discussion, waktu tu untuk meningkatkan kehadiran, kalau anda hadir dapat coin. So waktu tu tiba-tiba ramai lah, tiba-tiba semua orang ada. Yang tak pernah datang pun tiba-tiba ada. Macam tu kan. Sebab dia nak dapatkan coins. If they decide to present their stories or their journey, they get a coin. If they give positive feedback to your friends. So kenapa saya bagi coin? Saya decide nak bagi coin bila mereka memberikan positive feedback. Kerana kadang-kadang tu, sometimes kids are mean. Sometimes. So this is just to incentive those that give positive feedback. And last but not least is asking building questions. Okay. Now, kenapa asking building questions? Kenapa I tak cakap asking questions? The thing is, sometimes kita nak murid kita bertanya soalan. Tapi kadang-kadang soalan tu boleh macam ni, nak kena selang ke cikgu. So we don't want that kind of questions. We want questions yang macam building yang dapat membantu rakan-rakan. Contohnya bila seseorang tanya, teacher, saya tak nak buat orang, saya nak cerita karakter saya
binatang, boleh tak teacher? Dan adakah soalan itu akan membantu rakan-rakan lain? Yes. So you get a coin. Kalau dia tanya, teacher saya nak buat cerita saya tergantung, tak ada ending. Boleh tak teacher? Does it help your friends to know that kind of question? You get a coin. So kita pun nak model the behavior. So remember when sekarang ni kan orang tengah cakap sekolahku sejahtera. Sekolahku sejahtera, we talk about model insan. So gamifikasi, kalau if you look from here, it does help that, you know, it does help kita nak bentuk sikit dalam bentuk permainan. Even though, you know, it looks like coins kan, you nak earn, you want to get something, but it's also help them to critically think about what they want. Sorry, yeah. Alright, so next one. Alright, so ini dia punya writer's quest. Okay, so apa dia sebenarnya quest diorang ni yang diorang kena buat? So setiap murid akan melalui these 4 levels. Alright, so level 1 is the character badge. So mereka kalau dah siap dia punya level tu, dia akan dapat that badge. Alright, so what is character? Level character ni, mereka perlu bina satu karakter, buat satu karakter. Kena find suitable adjective, find at least 5 physical appearances, and then 3 characteristics. Kemudian mereka akan bina dunia. So setting lah. Macam contoh kita akan cerita lah Harry Potter, you have Hogwarts, right? A school. In your story, what do you have? So describe the place. When did the story happen? And then kita akan create a challenge for plot. So daripada karakter tu duduk macam tu, we throw rocks at the character. I always say that. We throw rocks at the character. We give them a conflict. So then mereka kalau dah siap bahagian challenge ni, they got a plot badge, and at the end, they have a story maker badge. Bila dah dapat 3 badge ni, mereka akan gunakan semua elemen yang dia dah belajar and buat satu buku, and mereka boleh menggunakan any platform untuk mereka present their story. So nampak tak? Kita gamekan penulisan tu daripada kita cakap, okay sekarang semua bina karakter, okay sekarang kita bina world, kita gamify the experience. Rather than it is such a passive thing to do, so you just sit down and write, you make gamify it. You adakan elemen mereka di mana mereka boleh mendapat badges. You bagikan kata, okay, challenge untuk hari ini. You know, you give them a story. You give them a slightly different purpose than rather than mereka ni adalah seorang murid saja yang tengah duduk dan membuat cerita. So kita gamify. This is what a gamified is. That's right. Alright. So this is some of the hasil kerja. I couldn't fit in. If not, I'm going to take in too much time. So this is some of the stories. We look here. Lily in the Adventure Cave by Iris. The Spooky Cat by Tengku Kalisha. Okay, now kita tengok the Spooky Cat ni, kucing separuh ni macam cerita menakutkan. It's actually a very funny story. The Scary Hamster, walaupun nampak very cute this hamster by Nur Kalisha, but it's actually very, very scary. The Seven Souls and the Sad Mouse of Ulun. Now, when you look at the story that they created, right? Waktu tu kebetulan mereka boleh masuk sekolah sekejap, so I can get all this. Sometimes the stories that they created is actually a reflection ataupun refleksi diri mereka. So contohnya when we look at the Sad Mouse of Ulun, you know, kan kita pun macam, inilah peluang cikgu untuk mengenali lebih dalam dengan murid bila mereka mengeluarkan hasil kerja mereka. Because biasanya hasil kerja mereka, ingat hasil kerja mereka adalah refleksi diri mereka. Jadi mungkin you know, this student needs some talk kan, right? Sorry, yeah. Alright, so right now I can jawab a few questions before we go to the mindful break. We actually okay, kita lihat beberapa soalan yang ada kat sini. Contohnya okay, kita tengok beberapa soalan. Sorry. Okay. Vygotsky sudah muncul, yes. This is semester. Alright, J.K. Rowling. Jika ada cikgu ada soalan, saya akan jawab. Saya akan sedang... Cikgu Nazira, yes. Dia yang tanya hasil kerja ni murid darjah berapa ya? Ini darjah 4. Darjah 4 ya cikgu. So sebab saya mengajar kat Putrajaya. So a lot of them
had very good access to materials. Contohnya, do they have to spend or earn individually or group? Sebenarnya mereka spend individually. Sebab saya mulakan permainan ni waktu tu online, sekali mereka boleh masuk kelas, masuk sekolah. Jadi waktu tu kita start individually, memang yang individually lah. Berapa lama nak buat ni? Yang ini adalah kelas selama 2 minggu. Sebab waktu MCO, saya hanya masuk dalam beberapa kali saja. Jadi kita ada time, you cannot take too much time kan. Jadi kalau dekat sekolah, we can go into 3 times. So yeah, at the time waktu saya buat writer's quest 2 minggu, when does the discussion of how much they spend take place, before lesson or during the gamification? That's a very good question, Cikgu Sasi. The discussion should happen for me, it happens before the gamification session. Sebelum cikgu nak decide topik tu, cikgu nak buat gamification kan, murid dah tahu, cikgu boleh decide awal-awal. And apa yang telah dibincangkan tu boleh digunakan sepanjang tahun. Akan tetapi kadang-kadang mereka ni ada je idea dia. Because kids kan, they have so much ideas. Okay. So make changes along the way. Alright. Physical coin or virtually coin? This one is actually, before this we just use virtual coins. Saya guna Google Sheet je waktu tu, senang waktu tu. Sebab saya malas nak guna apps terlalu banyak. Kadang-kadang parents pun penat kan waktu tu, pelbagai apps dia nak download. So jadi guna Google Sheet saja. Siri Hadi pun betul saya baca. Buku, saya murid sekarang tak kenal so buku tu ya. But it's an idea for us. Kalau siapa cikgu-cikgu ada cikgu Nilam kan, inilah caranya boleh guna. PSS murid tak usik, mungkin cikgu boleh gunakan gamify that book. Cikgu, buku yang murid tak usik tu mungkin cikgu boleh gamify the experience of reading the book. Maybe that's good. Writer's quest look like rough for different strategies. Thank you so much. Thank you for noticing. Semua subjek boleh guna game concept ke? Yes, I like that question, Cikgu Fitness. Semua subjek boleh guna game concept ni. And then berapa lama to take? Yeah, it's already 2 weeks. And how do we want to use it face to face? Yang ini face to face. Remember when I said game ni, kalau you look at the game, sebenarnya saya nak patah balik. Okay. Sebenarnya saya tak perlu guna teknologi pun. Saya boleh just use apa-apa resources kat tepi. Walaupun yes, I understand now we want to infuse too much infuse technology in our lesson, but at that time, so waktu saya buat writer's quest ni, murid-murid had too much technology. They had too much screen time. So bila kita dah sampai tahap story maker tu, semua orang nak guna lukisan, semua orang nak guna tangan mereka lah. Waktu tu dah kesian kan, lama tak menulis, lama tak melukis. Alright. Okay, so kita akan teruskan untuk mindful break sebelum kita akan ke bahagian 2. Jadi saya akan teruskan. Alright, selamat kembali semua. It is 11:05 now. I hope you're all recharged. And let's continue dengan sesi Cikgu Nazira. Okay, thank you Constance. Alright, okay, kita akan teruskan untuk bahagian 2. Saya akan share dahulu. Untuk bahagian 2, so bahagian 2 tadi kita dah cakap tentang apa itu gamifikasi dan kenapa gamifikasi itu penting dan bagaimana saya menggunakan gamifikasi dalam kelas saya, specifically bahasa Inggeris. Jadi untuk saya nak dapat sedikit kita kena ingat gamifikasi itu adalah lain daripada game based learning di mana cikgu menerapkan unsur-unsur permainan. Dari unsur-unsur tu cikgu boleh ada komponen, mekanik dan juga dinamik permainan yang dapat membantu kita enhance kita punya experience of learning. So dalam bahagian kedua ini saya akan terangkan dengan lebih detail sedikit bagaimana cikgu-cikgu boleh mengaplikasikan teknik ini di dalam pembelajaran cikgu. Alright, jadi sebelum itu mari kita tengok langkah menggunakan gamifikasi. Alright, yang ini saya apa yang saya telah share dengan cikgu ini sebenarnya saya dapat daripada Dr. Fitri. She's very brilliant. She's a associate professor in Unimas. Dialah sebenarnya yang membawa saya ke dunia gamifikasi. Sebelum ni
saya hanya guna tapi tak tahu sebenarnya saya dah gunakan gamifikasi dalam kelas. Tapi bila bersama Dr. Fitri, barulah beliau actually tunjukkan saya cara-cara guna gamifikasi. Jadi sebelum saya mulakan perkara yang saya akan share kat cikgu ini, sebenarnya saya juga sangat berterima kasihlah kepada Dr. Fitri kerana membenarkan saya untuk share dengan cikgu-cikgu cara-cara menggunakan gamifikasi. Jadi yang pertama adalah sebelum kita mulakan, cuba cikgu think of a game. Fikirkan satu permainan. At the end, cara pembelajaran secara bermain tu, apa yang cikgu nak dalam sesi cikgu tu. Cikgu boleh fikirkanlah apakah peraturan, apakah mekanik yang cikgu nak gunakan. Jadi adakah cikgu nak guna role play? Adakah cikgu nak guna elemen challenge? Adakah cikgu nak guna badges? So cikgu boleh bayangkan dulu. Okey, kalau siapa-siapa yang kat sini rasanya tahu kot penggunaan KMR ataupun reka bentuk yang menggunakan backward design. So kita dah bayangkan dulu apa dulu yang cikgu nak. Okay, think of the game first, and then kemudian cikgu akan fikirkan konteks permainan itu. Macam tadi saya sekejap online, lepas tu tiba-tiba kena face to face kan. Fikirkan dulu settings, kena fikir juga background yang ada tentang pengajaran pada ikut, dan apakah winning condition. Winning condition ni maknanya macam mana nak bermain game ini sampai cikgu boleh dapatkan keputusan. Apa yang boleh buatkan mereka menang. Dan yang ketiga, cikgu juga boleh think of the content. So dalam konten pengajaran yang cikgu nak tu, cikgu boleh fikirkan aspek psikomotor apa yang cikgu nak touch on. Apakah aspek kognitif dan ataupun aspek afektif seperti emosi yang cikgu nak dikeluarkan ataupun dizahirkan semasa mereka bermain. So jadi tiga-tiga ni adalah satu perkara yang macam biasanya kalau saya suka sit down and berfikir. Kadang-kadang kita kan terfikir juga kan macam mana nak mengajar ke apa kan. So cara dia sebenarnya senang. Cikgu boleh bahagikan kepada tiga. Fikir dulu permainan, satu permainan yang apa yang cikgu nak, apa rules dia, think of the context, think of the content. So this is something very simple lah. Right. Tapi sebenarnya the best way for you to do gamification atau menggunakan gamification adalah menggunakan teknik play. Play ni bermain. Tapi each one, setiap satu huruf tu ada dia punya setiap satu huruf tu ada dia punya perkataan dia. Jadi saya nak bermainlah sikit dengan cikgu, nak tengok see whether cikgu boleh teka apa dia setiap satu huruf ni. Yang pertama, what is that? Cikgu boleh tengok icon. Lepas tu ada huruf P, blank K. Apa tu? Cikgu rasa apa? Oh, ramai dah terasa. Cikgu Lee, it's the first one. Terror lah. Diorang guna. Oh. Yeah. Saya tak payahlah buat next one. Thank you. Alright, very good everyone. Wow. Alright, so the next one. L. Apa tu? Oh, so far. Look. Cikgu Liana. Yeah. Lick pun boleh. Mungkin LICK, tak tahu. Look. Oh wow. Okay, very good everyone. Link. That's a good one, Cikgu Sarawati. Link. Alright. So that's lagi satu. A ni apa? There you go. Activity. Wow. Activate. What is that? Alright, very good. So far, activity. Is it activity or is it activate? Nak tahu ni. Siapa yang dapat semua? Ikut icon cikgu for clue. Tengok icon tu. Okay, the next one. Why? What is that? Tiba-tiba ada carrot. Oh, yes. Oh, cikgu Nurul Awanis. Wah, terror lah. Okay, very good everyone. Yes, alright. So now let's look at the answers. So we have pick, we have look, we have activate, and we have yield. So yang ini adalah sebenarnya bagaimana saya
actually start menggunakan gamification ni. Saya tengok bagaimana Dr. Fitri ajar menggunakan gamifikasi, menggunakan play ini dalam pembinaan lesson, gamified lesson. Okay, so apa PLAY ni? Apa beza? Apa dia yang pick, apa yang look, apa yang activate, apa yang yield. Okay, ianya adalah satu step by step yang cikgu boleh lalui, lalui dalam pembinaan. Okay, dalam pembinaan lesson cikgu. Alright, so yang first adalah pick. Cikgu boleh pilih dahulu apa yang sebenarnya cikgu nak address dengan gamifikasi ini. Sekejap, macam mana saya nak keluarkan kecil kat ni? Okay, alright. Patah balik. Okay, so apa yang cikgu nak address dalam ni? Kenapa? Kenapa cikgu nak guna gamified ni? Alright, kita boleh ada sama ada kita boleh tengok masalah-masalah dalam pengajaran ataupun ada learning gap. Mungkin ada learning gap yang telah berlaku dalam kelas yang cikgu nak address, dan cara cikgu nak address, nak solve that problem adalah cikgu nak gunakan teknik gamifikasi. Kemudian need, cikgu ada satu keperluan untuk cikgu ada satu keperluan dalam membuatkan teknik gamifikasi di mana cikgu perlukan gamifikasi ni. Adakah ini satu objektif yang cikgu nak address? Adakah terdapat satu isu? Mungkin juga emotion. Okay, kita tengok balik tadi macam saya punya proses gamifikasi. Apa saya punya pick? Saya punya pick waktu tu adalah satu emosi. Murid rasa bosan dah, dia orang tak nak dah belajar tu kan. So ini satu yang saya perlu hadapi, dan saya mempunyai objektif di mana mereka akan menulis cerita tersebut. Mereka dapat, supaya saya pun ada evidence nak tulis untuk PBD mereka. Dan saya dapati ada learning gap di mana mereka tidak menulis descriptive words. Descriptive sentences in their story. So menggunakan writer's quest, saya melalui writer's quest saya gunakan untuk bahagian pick. Saya tengok that problem that I have, the emotions that I want to conquer, and then the learning gap that I see, especially in terms of ada yang very descriptive and very ada yang macam very simple sentences. Sorry. Kemudian selepas itu kita tengok look. So you look around exactly what exactly that is going to help you dalam pembinaan gamifikasi itu. Alright, cikgu boleh tengok strategies, different strategies. So contohlah kan cikgu nak guna pembelajaran terbeza dalam gamifikasi ni. Macam mana cikgu nak incorporate? Ataupun cikgu nak tengok strategi contohnya apa nama ni? I'm sorry, I have like a brain fog right now. Online learning. Yang terbalik tu. Oh, Allahu Akbar. Time ni lah tak ingat. Okay, cikgu juga boleh tengok kurikulum. Mungkin cikgu boleh rentas kurikulum. Mungkin cikgu nak masuk subjek-subjek lain ke dalam proses gamifikasi ini. Contohnya kalau matematik dengan bahasa Inggeris. Nampak macam mana nak masukkan matematik dengan bahasa Inggeris ni kan? Tapi ada satu topik yang saya nampak boleh rentas. Contohnya bahasa Inggeris tahun 3 belajar tahun 4 di mana mereka belajar tentang negara lain. Matematik mereka belajar tentang mata wang negara lain. So yang tu nampak rentas. Adakah ini satu benda yang cikgu boleh gamified? Cikgu juga boleh tengok method-method ataupun approach yang ada. Kemudian boleh tengok juga resources. Okay, sumber yang ada dekat dalam kelas dan cikgu juga sendiri. Kadang-kadang tu kita ni excited kan, kita nak buat, we want to do the best for our students, but at the same time sometimes we push too much of our resources. Alright, so we need to think about, that's why bila cikgu fikir gamifikasi ni, cikgu juga ingat the frugality of it, the sustainability of it. Di mana cikgu tak perlu nak keluarkan terlalu banyak dan guna apa sahaja yang ada di keliling cikgu, sumber-sumber. Mungkin juga cikgu nak tengok network cikgu. Mungkin tiba-tiba lepas ni kata, saya nak collaborate dengan Nazira lah, maybe nak tahu nak buat program apa kan. Boleh kah? Dan apa juga measurement yang ada. So macam kita of course kita akan tengok PBD kita kan in the end ataupun di SKP. So so masih lagi kita ikut di SKP kita masih lagi ikut learning standard yang telah diberikan ataupun kurikulum. So, dia tak adalah jauh sangat. Sebab saya nak ingatkan cikgu, gamifikasi ni
kita pentingkan learning content kita. Cara nak learning content tu kita nak capai melalui gamifikasi. So do not overwhelm the game part. Jangan seronok sangat the game part. You forget that at the end of the day kita nak learning content tu. So selepas cikgu dah pilih problem yang cikgu nak address, cikgu dah tengok segala strategies ataupun resources yang ada, barulah cikgu akan ke bahagian activate. So activate ni kita, macam mana kita nak bermain benda ni? Time ni lah kita akan tengok game plan. Apakah rule saya? Apakah the winning condition? Macam mana kita nak tahu budak tu menang something ataupun mereka achieve something? Dan apakah platform? Adakah cikgu nak buat online ke? Nak buat face to face ke? Cikgu nak gunakan contohnya Genially ke or Educandy ke? So that's all cikgu baru nak buat kat Activate. Once you have figured out your problem, you have figured out the resources that I have, then you think about how are you going to build, macam mana cikgu nak bina game ini. Dan time tu lah cikgu boleh lihat maybe ada aspek collaboration di kalangan murid ke, ataupun is it between students or it can be between their class with another class, doesn't matter. And then kemudian kita boleh tengok bahagian prototyping and then cycle of iteration. Cycle of iteration ni sebenarnya macam once you've done this, cikgu tengok balik elemen ataupun unsur-unsur permainan yang cikgu dah masukkan. Kalau cikgu keluarkan elemen tu, adakah murid masih boleh lagi mencapai objektif? Jadi cikgu kena make sure elemen yang cikgu pilih ataupun unsur-unsur permainan yang cikgu pilih tu mesti semuanya menjurus untuk mencapai objektif cikgu. Alright, so jangan macam kita nak ada tu untuk fun tapi in the end it doesn't help with the to achieve the learning objective. So second iteration tu you look back and see if you can take anything out. And then last but yield. Okay, so one thing with yield is what happened bila kita dah buat gamification tu? Ataupun murid dah hasilkan kerja hasilkan buku, hasilkan program, hasil kerja mereka lah at the end. So what do you do with it? Ya, so yang tu kita akan tengok performance mereka. Ada tak perubahan? Ada tak strength in that gamification punya program that you lesson that you did? Is that what are the strengths that you can bring? Apakah kekuatan yang cikgu boleh bawa untuk the next one? Apakah evidence yang cikgu boleh keep ataupun menunjukkan actually this works? Right, kan? Apakah progress murid yang berlaku daripada tu, dan kita punya outcome. So kalau cikgu tengok tadi waktu saya menceritakan tentang Writer's Quest, sebenarnya saya mengikut play. So first saya bagi tahu dulu problem. Kenapa saya buat Writer's Quest tu? There's a problem. Dan saya juga tunjuk apa specific content ataupun specific idea yang saya nak mereka capai melalui apa. Jadi macam contohnya saya akan cakap, saya nak buat dia to naikkan kehadiran, saya buat coins, saya gunakan saya break down the story into parts of stories. Kemudian activate. Time itulah saya tunjuk kat cikgu, okay, ada challenges, ada badges, ada coins. So barulah kita akan tengok bahagian yield di mana saya tunjukkan kat cikgu hasil kerja murid. Now saya tahu nampak quite a lot kan cikgu, quite a lot, tapi saya akan tunjukkan bagaimana play ini digunakan dalam gamifikasi. Tapi saya tak nak tunjuk subjek saya bahasa Inggeris. Saya dah bagi satu contoh. Saya akan mulakan dulu dengan subjek sains tahun 5. Okay. Untuk cikgu yang sekolah menengah pun boleh juga fikirkan cara sini. Okay, kita mulakan dulu dengan subjek sains tahun 5. Start dengan PIK. Isu dia PDP kelas tidak hands on ataupun murid sangat pasif. Tadi dia nak gunakan gamification ni untuk menggerakkan murid di dalam kelas, untuk memastikan mereka meneroka bahan, memegang bahan. Okay, so that's the problem that ataupun that's the issue yang dia perlu selesaikan. Kemudian dia look. Okay, dia tengok sumber-sumber dalam talian untuk mendapatkan idea untuk membuat idea apa yang dia boleh gunakan. Dan juga dia nak pentingkan tentang pembelajaran terbeza. Sekarang ni kan very penting sebab murid-murid kita dah tak stream dah. Jadi obviously there's a gap in the
between the levels of students. So dia tengok dulu apa strategi yang mungkin dia boleh gunakan ataupun kaedah-kaedah dan metod yang boleh digunakan. Kemudian activate. So dalam untuk membuat activate ni barulah idea untuk game tu. Macam mana game tu nak rupa game tu nak dikeluarkan. So dia decided nak guna scoreboard, kita nak bagi nama misteri Encik Tulang dan juga memberi cabaran kepada murid. Dan last sekali yield. Apa nak buat dengan hasil kerja murid tu? Okey, mestilah ada rubrik untuk dia capai something dan juga evidence. So, cikgu tengok dia masih lagi melalui dia menggunakan play ni. Jadi apa dia punya game yang dia boleh gunakan. Jadi kalau siapa-siapa cikgu ada sains tahun 5 mungkin boleh buat. Alright. So, cara bermain. Okey, kita nampak Encik Tulang kat sini. Bantu Encik Tulang untuk mengumpul ke semua bahagian rangka. Boleh bermain secara kumpulan untuk menyelesaikan setiap cabaran pada setiap tahap permainan. So, ada beberapa tahap. So, kita boleh lihat kat sini. So, tahap pertama, padankan pergerakan manusia dengan bentuk rangka. So, kita adalah bentuk rangka yang tengah buat posing kan. Macam tu, macam ni kan. Jadi mereka perlu gerak pedankan. So that is level 1. So kalau dia berjaya siapkan level 1, mereka dapat satu rangka, mungkin tangan ke, mungkin kaki ke, mungkin kepala, kita tak tahulah kan. Ikut cikgu tu lah nak decide macam mana. Untuk tahap 2, dia mesti baca mengenai ayat mengenai tulang manusia dan tentukan betul atau salah. Is it true? Or is it wrong? So dia mungkin untuk bagi melepasi tahap ini, mungkin dia perlu dapatkan 5/10 ataupun 7/10. Kalau mereka dapat 7/10 betul, baru dia dapat tulang yang seterusnya. So nampak tak sebenarnya dia bukanlah aktiviti yang sangat pasif tau. Dia benarkan murid bergerak, dia bertukar-tukar semuanya dalam tema tulang tu. Okey, nombor 3. Tulang apa itu? So maybe ada dalam proses kotak misteri. Dalam tu mereka perlu meneka tulang. Adakah tulang femur, tulang rangka, tulang tengkorak kepala ataupun hip. So mereka berteka. So selepas mereka melalui ketiga-tiga tahap dan telah mengumpul tulang-tulang yang sepatutnya, dan mereka at the end of the day, mereka perlu siapkan puzzle tulang. Jadi bentukkan Encik Tulang setelah mengumpul semua bahagian dan labelkan. Sebenarnya, so nampak tak? Untuk belajar tentang tulang manusia, tak semestinya kita just bawa tulang manusia dan tunjuk ni. So actually we can look at it a different way. There is a different method untuk semua benda ni, tapi dalam tema yang tulang. So kalau cikgu tengok dari tadi, play. So adakah isu PDP tak hands on itu diselesaikan? Yes. Right? So ada tak dia guna scoreboard? Ya, kalau macam berjaya siapkan Cik Tulang awal ke, ada cabaran tak? Yes. So dia mereka rubrik dan evidence ni saya tak dapat nak tunjuklah sekarang. Tapi ini adalah salah satu yang boleh digunakan untuk sains. So misteri Cik Tulang. Tapi saya nak tunjuk lagi satu. Sorry. Satu lagi subjek, iaitu subjek matematik tahun 4. Okey, kalau cikgu maths. Sorry. Matematik tahun 4. Okey, isu dia murid dalam kelas ni tidak minat matematik. Mereka merasakan mungkin bosan ke ataupun mereka tak berminat dengan topik tu ke. Okey, so cikgu ni dia tengok apa yang dia ada tengok sumber yang dalam talian yang mungkin boleh bagi idea. So dia telah memilih topik mata wang untuk di-gamify kan. Kemudian dia melihat struktur bagaimana monopoli dimainkan. Jadi dia nak tengok mungkin boleh dapat inspirasi daripada situ. Kemudian activate. So dia decide nak buat role play ataupun di mana murid-murid bermain peranan. So apakah so mungkin dia akan bagi satu karakter lah yang budak-budak ni boleh pilih ataupun embodied sebelum waktu bermain dan ingin buatkan game day. Maknanya satu hari tu just topik mata wang untuk bermain. Kemudian yield sama juga nak untuk rubrik dan evidence semua. Alright, ini adalah cara bermain. Cara bermain adalah anda baru sahaja menang RM100,000.
Apakah yang akan anda lakukan dengan duit anda? Jadi tajuk dia adalah duit. Kan betul. Kita tengok apa yang topik yang bagaimana cikgu ni deal with nak bagi topik ini sangat menarik. So tahap 1, simpan dalam bank duit ni. So mereka belajar cara mengisi borang deposit dengan betul. Murid-murid juga boleh mengenali macam mana dapat kad kredit, macam mana debit card berlaku, touch and go, something like that lah, tak silap saya. Kita tengok mula menyimpan, berapa banyak duit yang mereka decide untuk menyimpan. Kedua, pilih instrumen pembayaran anda. Berapa banyak duit nak masuk touch and go, berapa banyak duit nak masuk aplikasi-aplikasi tu. Sebab waktu tu tak silap saya instrumen yang mereka pembayaran ni macam contohnya kad kredit, ada yang decide untuk guna kad debit. Tahun 4 dah belajar dah. Okay, tahun 3 mari berbelanja bersama online. So dah ada RM100,000, mungkin dah simpan separuh. Lagi RM50,000 tu apa yang dia akan belanja. So murid dibenarkan pergi online, tengok apakah yang dia akan belanja. Dan berikan sebab kenapa dia berbelanja macam tu. Dan keempat, mari bercuti ke luar negara, tukar ke mata wang asing. Kalau dah berbelanja ke luar negara tu, contohnya nak pergi US. Duit kita berapa sekarang? RM4, RM4, $1. Saya pun tak sure. Kan? So mereka pun boleh buat penukaran wang mata wang asing. So cikgu nampak, ini bukan kelas maths tak rasa pun macam kelas maths. Sebenarnya mereka rasa satu experience tentang penggunaan duit. Itulah keseronokan gamifikasi ni. Dia tak rasa yang macam dia dalam satu kelas tengah belajar. Dia tengah role play, dia tengah embody orang yang lain, dan dia masih lagi mengaplikasikan matematik, cuma dalam cara dia bukannya belajar, dia membuat perkara yang sebenarnya dalam in real life pun mereka akan boleh guna. So ini antara dua contoh yang saya boleh tunjukkan cikgu. Ni sebenarnya contoh yang saya tunjukkan ini adalah daripada bengkel gamifikasi yang saya telah buat bersama cikgu-cikgu lain. Ini adalah antara contoh, tapi saya tak dapat lagi kebenaran gambar. Kalau saya dapat kebenaran gambar tu lagi seronok nak tunjukkan cikgu bagaimana cikgu-cikgu tu lakukan gamifikasi. So nampak tak, gamifikasi ni tak payahlah bahasa Inggeris saja. Dia merentas semua subjek. Semua subjek boleh buat. Sains boleh, maths boleh. Kalau contoh agama kan, contohnya untuk haji contohnya, mungkin boleh buat tahap tu, syarat-syarat, kemudian cara melaksanakan haji, ataupun rukun. So kita boleh nampak tak, itu pun sebenarnya boleh jadi cabaran untuk setiap satu. Now, bila saya cakap pasal play ni, bila saya tunjuk play, biasanya semua orang akan macam, alamak ada yang terlupa lah, ataupun macam mungkin ianya a bit susah. Jadi saya telah membina sendiri tips mudah untuk gamifikasi. So tadi ni saya very technical, saya tunjuk apa dia komponen, apa dia mechanics, apa dia dinamik, kemudian saya tunjuk pula play. Itu semua all the theories behind this. So ini daripada saya sendiri, seorang cikgu yang likes to do, yang suka menggunakan gamifikasi. Jadi apa yang saya nak nasihatkan cikgu untuk gunakan bila cikgu nak buat gamifikasi? Yang pertama, cikgu pilih elemen gamifikasi yang cikgu nak guna. So macam tadi tu kan cikgu rasa, kalau role play ni seronok budak-budak ni, gunalah role play. Kalau cikgu rasa nak guna leaderboard ke, reward ke, so cikgu pilih dulu. Pilih yang sesuai dengan cikgu. Jangan paksa diri. Kalau rasa macam I don't want to do role play, jangan paksa diri. But pemilihan ni juga cikgu-cikgu boleh gunakan dengan murid. Biasanya murid-murid ni mereka sangat kreatif, boleh tanya. Pilih dulu elemen gamifikasi. Kemudian cikgu boleh reka peta kemajuan. Nah, apa itu peta kemajuan? Peta kemajuan tu yang daripada satu tahap ke tahap yang lain. At the end, tahap yang terakhir tu adalah satu tahap yang di mana ianya akan wrap up the whole the lesson. So contohnya encik tulang tadi. So mereka perlu kumpul setiap rangka, dan tahap yang terakhir adalah di mana mereka boleh wrap up untuk membina satu rangka sendiri. Ataupun cikgu boleh guna straight je macam mata wang tadi, di mana mereka ada 4 tahap, and it's just how to
how to do the peta kemajuan. Dan nombor 3 adalah bina cabaran setiap tahap. Okey, dalam setiap tahap ada sorry. So kita bina cabaran tadi tu. Kalau cikgu tengok setiap tahap tu ada cabaran yang lain, dan setiap cabaran tu adalah perkara yang lain yang mereka perlu lakukan. So tak adalah semuanya macam buka buku jawab. Tak. Mereka melakukan perkara aktiviti-aktiviti yang hands on, yang itu yang kita nak. Di sinilah di mana it challenges you, cikgu. Sebenarnya dia challenge, gamifikasi ni challenge cikgu untuk lebih kreatif dan juga memikirkan pelbagai strategi ataupun pelbagai aktiviti yang cikgu boleh gunakan supaya cabaran kita tu sangat unik dan cabaran kita tak sama dengan proses-proses yang lain. Kemudian cikgu perlu tentukan fungsi setiap elemen. Cikgu dah pilih elemen tu kan. Pastikan macam mana saya cakap tadi, elemen itu dia perlu mendukung cikgu untuk mencapai objektif. Kita tak nak the game portion of gamifikasi ni took over the lesson. Kita tak nak dia took over the lesson sampai kan macam at the end sebenarnya budak we cannot see any progress. We don't see apa yang dia belajar. Dan yang terakhir, libatkan murid dalam proses pembinaan. Cikgu senang saja kalau nak murid dalam proses pembinaan. Contohnya cikgu boleh bagi diorang choice. Contohnya cikgu boleh letak topik mana. Cikgu letak topik-topik, letak kat depan dalam kertas A4, bagi mereka stiker. Seorang dua stiker. Okey, awak letak stiker dekat mana topik yang awak nak gamifikasikan. Biar mereka pilih topik mana. Dan cikgu pun macam alamak, ni challenge kat saya kalau diorang pilih topik susah, macam mana? Macam saya, murid saya sendiri cakap, topik writing, for writing diorang nak gamify. So selain daripada topik, cikgu boleh juga benarkan mereka terlibat ataupun memberi idea untuk elemen, ataupun mereka boleh bagi idea untuk cabaran. Sometimes, you know, you'll be very surprised how they have ideas about how they want to learn. So untuk bagi memudahkan cikgu, lagi senang lagi daripada ni 5 tip yang paling senang. Saya sediakan cikgu satu template gamifikasi. Kiranya lesson plan lah, lebih kurang lesson plan. Alright. Cikgu cikgu boleh gunakan template ni. Kalau cikgu tengok boleh lihat. Template ni sangat mudah. Cikgu hanya perlu isi saja. Contohnya kandungan. Apakah topik yang cikgu nak anjurkan ataupun gunakan untuk gamifikasi. Kemudian cerita, apakah konflik game ini. Kalau cikgu tengok tadi, konflik yang pertama, Encik Tulang ni hilang tulang-tulang dia kena kumpul supaya kita boleh bina Encik Tulang. Kemudian kita boleh tengok ataupun yang duit. Konflik dia adalah you ada RM100,000 nak buat apa dia. So kita tengok apa konflik dia. So cikgu first pilih tajuk, pilih kandungan, cikgu isi kandungan atau apa cerita game ini. Kemudian cikgu buat peta kemajuan, cabaran 1 hingga ke 4. Saya suka buat 4 sebab yang ni just nice. Just nice dalam sejam atau sejam setengah. Sekarang ni saya kelas tahun 1, saya semua sejam setengah. Lama kan? So bolehlah buat 4 cabaran. Kalau cikgu rasa kelas cikgu macam cabaran tu terlalu lama, kurangkan. Ini ikut cikgu lah. Kemudian mesti ada reward. Is it dia nak guna badges ke? Dia nak guna points ke? Ataupun dia nak guna maybe cikgu nak kata okay, at the end of this cikgu nak bagi level PPD awak. So depends on you. So template ni selepas kalau saya buat training for gamification, biasanya ini yang memudahkan cikgu tu untuk lihat bagaimana nak buat gamifikasi. Okay, contoh kalau ada subjek, let's say for example subjek sejarah kan, mungkin dalam ceritanya adalah anda adalah Tun Hussein On pula Dato' On Jaafar. So dalam anda adalah Dato' On Jaafar. So lalui cabaran-cabaran berikut untuk mencapai kemerdekaan, something like that lah. Ikut cikgu, asalkan ada satu kandungan tajuk, sub topik yang cikgu maybe nak sentuh dan berikan sedikit konflik. Seperti macam mana saya cakap untuk student saya, you throw rocks at it. Biar ada konflik yang membuat benda tu susah.
saya rasa saya terlupa nak cakap tadi, seeloknya adalah tajuk yang cikgu belum sentuh lagi, ataupun subjek tajuk-tajuk baru yang murid-murid belum sentuh, supaya ini adalah ianya akan create satu experience. So remember, we want to create a learning experience. Kita nak buat satu, kita tak nak dia rasa macam dia sedang belajar sangat, but at the same time you want that learning objective. So then cikgu boleh decide lah cabaran-cabaran ataupun nak. Salah satu feedback yang saya pernah dapat dari seorang cikgu, so tajuk ni adalah dia subtopik ni dijadikan satu cabaran. So itu membenarkan dia cover the whole topic. The whole topic. So itu pun salah satu cara yang cikgu boleh gunakan juga. Alright, so kita akan bergerak ke bahagian rumusan dan penutup. Tapi sebelum tu, saya akan buka untuk bahagian Q&A. Kalau cikgu-cikgu ada soalan untuk saya dan saya boleh jawab. Banyak juga ni. Constant, can you help me? Yes. I screenshotted some of the questions. Okay, cool. Hold on. Saya dah terlepaskan, tak maaf. Ada soalan dari Cikgu Wen, gamifikasi ini tempoh masa berapa lama generally untuk murid cuba? Cikgu, ini seronok gamifikasi ni. Cikgu boleh decide nak buat sebulan tak, seminggu, dalam tempoh seminggu tu, ataupun cikgu boleh buat dalam satu kelas saja. Depends on how many yang cikgu nak sentuh. Kalau cikgu nak buat macam cikgu itu tadi, nak sentuh semua subtopik, dia jadi lama lah. Cikgu depends cikgu. Mungkin cikgu nak buat just one subtopik, tu 1 hour pun boleh. Alright. Another question, Cikgu Razak. What kind of gamification suitable for upper form students? Okay, kalau upper form students sebenarnya sama je. Kerana bagi saya permainan ni dia tak pernah pun kita kata dia dah besar dia tak nak buat. Tak juga, sebab teknik gamifikasi ni macam saya cakap tadi, dia digunakan even corporate levels. Kita tengok macam contoh macam mana pemimpin GSL. Mereka masih lagi menggunakan energizer seperti games untuk menarik minat cikgu. Kalau kita pun cikgu-cikgu pun seronok, murid yang upper forms ni pun mungkin mereka akan tertarik, tapi mungkin kita boleh fokus kepada minat mereka. Mungkin minat mereka adalah seperti sekarang kan TikTok, buat TikTok challenges, almost TikTok challenges tapi terapkan dalam kelas pun boleh. Contohnya macam Cikgu Irma rasanya. Cikgu Irma buat TikTok challenges, tapi bukan murid buat TikTok, tapi dia corporate-kan bahagian challenge yang ada kat TikTok tu dalam pembelajaran. Sangat menarik. There's a question from Cikgu Nur Shahiza. Can you explain more on the coin concept on your writer's quest? Okay, the coin concept. Okay, nak explain apa tu ya cikgu? Saya pun kurang pasti nak explain apa. Okay, untuk writer's quest. Okay, saya ke belakang dulu saya tak boleh nak escape, tak tahu kenapa. Okay, untuk, boleh pun. Coin concept. Okay, coin concept ni sebenarnya kalau saya lalui the cycle of iteration pun, kalau saya keluarkan coin concept ni, ianya tidak akan membantu murid saya bergerak ke hadapan. Kenapa? Coin concept ni dia digunakan untuk bantuan kepada murid. Biasanya saya ada 42 orang murid dalam kelas. Dalam 42 orang murid, ada yang boleh buat kerja sendiri, ada yang sangat perlukan bantuan. So kita bolehlah buat spend or earn, mereka boleh spend. Walaupun sometimes tu kadang-kadang tu saja je bagi duit, tak payahlah bayar ke apa. Sebenarnya it's just an element to add the fun to it kan. So yang pentingnya bahagian vocabularies dengan proofreading ni. Sebab that is an essential part of writing, di mana di bahagian draft mereka perlu idea untuk menulis, mereka nak pastikan mereka punya grammar structure betul. So the coins here is just an element for them to move forward. Ianya digunakan oleh murid untuk membantu mereka bergerak. So kadang-kadang tu kita rasa terblok kan, terberhenti. So, I hope it answers the question. Cikgu Nazira, we have a very interesting question dari Cikgu Mazwana.
So semasa gamifikasi memang mencapai objektif pembelajaran pada hari PDP. Tetapi apabila ujian bertulis berlangsung, soalan sama seperti permainan, pelajar tidak dapat menjawab dengan baik. Ibarat hilang ingatan dan tidak menjawab soalan ujian. Betul, Seperti kehendak skema jawapan. So bagaimana nak overcome this kind of situation? You know, it's funny that you say that because sometimes kalau kita ajar macam biasa pun, dia esoknya pun boleh lupa juga. Kan? So gamification is just for them to explore first. Tapi tak semestinya dia akan berhenti dekat gamification. Cikgu masih lagi dah buat gamification lesson, cikgu tinggalkan dia terus topik tu. Topik tu masih lagi boleh kena revisited, kena juga review sebelum mereka jawab exam. Sebenarnya kita kalau kita biar macam kita mengajar biasa, sebelum exam mesti kita review lagi kan. Tak bolehlah harapkan hanya satu lesson untuk dia confirm siap memang akan ingat selama-lamanya. Tak juga. I hope that answers. Yeah. I see one question, Cikgu Norsia. Badges diberikan secara fizikal atau maya? Sorry? Badges. Sebab tu yang saya buat untuk writer's quest is all maya. It's not physical tapi jadi dalam bentuk I forgot the word. Certificate dalam bentuk sijil macam saya telah siap. You know, I've completed the writer's quest. Macam tu saja. Year 4 diorang okay dengan sijil. There's one question by Cikgu Ain Sakina. Can we use stickers or else as coins? Yes. Tak semestinya you use coins. You can use stickers. You can use maybe they can collect stars. Doesn't matter. Macam contoh, saya punya coins ni sebenarnya saya gunakan Google Sheet sahaja. So Google Sheet just nama mereka daripada row atas, lepas tu warnakan kolom-kolom tersebut untuk 50 dan kurangkan atau tambahkan ke bawah waktu tu. Sebab yang waktu tu itulah yang paling senang. Saya gunakan kelas dojo tapi lepas tu sedikit memeningkan kat saya, boleh tukar. Ice cream stick pun boleh. Apps for live scoreboard or digital badges. Class Dojo is one. There's another one, I forgot the name, but I don't use it as much. EduCandy pun boleh, where you can keep the score, and lagi satu quizzes. Quizzes juga will help. You can use the quizzes punya program, quizzes punya, what do you call that? Dia kan ada slides and then the questions, yang tu pun boleh guna as nak kumpulkan coin semua. It's a question from Cikgu Hani. How do you explain about the coin reward? How do you make them intrigued and want to do it? Actually I would just say, okay, because my students are very young, so I boleh cakap macam ni je. Okay, dalam permainan in this game, you all get coins. You all get 50 coins, and they already go, yay! So even though it's not a real coin, so because they are younger kids. Tapi if it's face to face, betul juga bila dah sekolah bersemuka kan sekarang, lebih kita perlu ada something visual and dia nampak ni coin yang saya perlu spend. Kena eco banyak. Baik, no more questions. Tapi kalau cikgu-cikgu ada lagi soalan, boleh tulis dalam chat. Yeah. Or shall we go to the next activity while teachers think of soalan-soalan? Yes. Kalau ada soalan, cikgu letak saja pada ruangan chat. Nanti kita akan teruskan. Alright. Okay, so seterusnya. Okay, so tadi saya ada sebut Blue Card kan. Ni just to play a game with you, cikgu, something game-based learning. Ingat? This is not gamification. This is something for game-based learning experience. Kami ada sediakan satu permainan Blue Card untuk cikgu-cikgu. Okay, siapa-siapa cikgu-cikgu sekolah mesti ramai yang dah biasa dengan Blue Card. Kita. Here. Okay, tapi satu perkara yang berbeza, kita nak masukkan dalam team, dalam kumpulan, cikgu mengikut umur. Jadi pada ruangan chat saya rasa dah keluar kot.
Dah. Okey, kalau bagi orang chat, Jiha dah keluarkan sebenarnya. Umur 20 ke 29, umur 30 ke 34, 35, 39, sampailah umur 40, 49 dengan 50, 59, boleh tekan. Tapi tak apalah, janganlah rasa tua. Tak, kita ni semua very young. Tak ada siapa tahu Bukan tu. diskriminasi. Ada, ada yang 18 eh. Kalau yang 18 tu, Aci lah ambil yang 20. Tak apalah. Alah tak apa, come on. Ni barulah rasa kelainan sikit kan. Cikgu-cikgu boleh tekan pautan tu, kita akan bersama-sama nanti untuk menjawab. Okey, sekejap saya nak tengok. Okay, kita nak tengok siapa yang pay attention. Oh, tak ada lagi yang masuk saya punya. Can't find that ID. Tak boleh join. Did you guys close the tab? Tak kan? No, I didn't close it. Is it because we opened it for too long? Probably. We can quickly restart it. Yeah, okay. Okay, tak apa. Untuk cikgu kita akan buat goal quest. Kita ni just for cikgu untuk bermain bersama. Kita nak tengok cikgu pay attention ke tak, cik. Wah. Kan? Okay, so Husna. Okay, untuk link cikgu boleh dapatkan dekat sini. Where should I put it, Constance? Put it in the chat lah. Put it in chat. Okay, yang umur. Okay, kita start dengan dahulu. Umur 20 ke 29. Oh yeah, okay, go. Come. Join. Cikgu boleh join link kedua juga. Tersilap. Terhantar. Any of the link, cikgu pilih sajalah. Kalau line slow, okay cikgu. Okay, kita akan cuba tengok kalau saya dapat dalam 12 player ke, 20 player ke. Ramai-ramai lah join, jom. Ni boleh muat 60 orang. So semua orang boleh join. Saya nak tengok kalau saya boleh dapat, kalau ramai. Saya nampak Cikgu Adib, Cikgu Amri Hakim, ada Muni, Nadia, Sakna. Hello semua. Selamat datang. Saya akan sungguh sampai 60. Ataupun maybe 55. Ataupun 60. 60 lah. Boleh ni. Come on. Okay. Cikgu, tolong kutip sebanyak mana cash ataupun gold dan juga cikgu boleh curi gold daripada rakan-rakan juga. Okay, blue card ni dia boleh 60, 70 ke 80. Macam tu. So cikgu-cikgu ramai ni boleh join. Alright, okay. So kita akan tekan, saya akan start dulu yang untuk blue card yang pertama. Okay, jawab soalan dan dapatkan coin. Kita tengok siapa yang boleh collect. Okay, Syahiza mendahului dengan 100 coin. Dan Hish telah mengambil duit Syahiza. Okay, kita tengok siapa yang boleh berjaya mendapatkan markah paling tinggi kat sini. Bagi cikgu-cikgu yang tak dapat masuk sebab full, boleh pilih link yang lain. Ya, sebab ada yang link tak full pun. Banyak duit Cikgu Ara ambil tu, 75. Curi pula tu. Oh yes, Cikgu Ain sedang mendahului.
Wah, Cikgu Lin mendahului untuk the first one. On my side, I see Cikgu Ain Im first. Cikgu Azrin berjaya 7,000. Oh ya. Yes, dicuri juga. Oh yes. Wow, 54.9. Wow. Minor ni dia kena ambil dia punya. Oh yes, Cikgu Azrin dah 54. Wow, Cikgu Chang. Baru je kat atas dah dicuri, dah di swap. Oh. Bagi cikgu-cikgu yang tak boleh join, we got some technical problem because tadi kita terbuka terlalu lama, I think. But now 3 links are ongoing. Almost the end already. Maybe later on, lepas bengkel ni cikgu try sendiri ya, we give you the link in the Telegram. Wow, 4.4 million. Okay, lagi 50 saat. Oh. Aduh, sedihnya siapa yang kena swap tu. Million-million pun kena swap. Oh. Okay, 40 saat lagi cikgu. 30 saat. Yes, Cikgu Linda 13.2 million. Wow. Oh ya, Cikgu Jack telah ambil. Alright, kita nak tengok siapakah pemenang untuk blue card yang pertama ni. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan pemenang untuk blue card yang pertama adalah yes, Farah. Wow, Farah. Sarahnya. Okay, dan Cikgu Nuraini dan juga Cikgu Nur. How about on your end, Constance? 52 seconds left, but so far Pikachu. Cikgu Wow, Pikachu 9.9 million. Yeah, but somebody took his coin. Cikgu Nuraini swap coin with Pikachu. So Cikgu Nuraini first sekarang kat second class. Masing-masing dah jutawan ni. Bolehlah nantikan siapa yang nak boleh jalan-jalan tu ikut bawa saya. Yang kena curi My tu. third booklet Cikgu Usha. Okay, tanya siapa yang dah menang. The last minute. 7 more seconds. Last minute kena curi tu saya minta maaf. On behalf cikgu lain. Oh, the second blue card class
Dah ada pemenang dia, Cikgu Yogesh. 29 Cikgu million. Yogesh. Well done, Cikgu Yogesh. Yes, Cikgu Yogesh. The third blue card class juga ada pemenang dia, Cikgu Pikachu. 36 Yes, Cikgu Pikachu. million. Siapa tu Cikgu Tanyakannya. Pikachu? Nanti jangan gaduh ya kat kena curi tu. Jaganya. Okey. Ada tadi tu dah 13,000, tiba-tiba jadi 10,000. Aduh. Macam mana tu? Okey. Okey. Alright. Okay, tak apalah, boleh round the world. Yes. You play with the students. Sebenarnya saya pun suka main, tapi diorang akan pakat semua ambil duit saya je. Saya tak pernah nak menang. Okay. Okay, saya boleh jawab sedikit. Saya bagikan sedikit rumusan. Kalau boleh cikgu teruskan tanya soalan dekat ruangan chat. Ruangan chat, kalau ada yang saya tak jawab lagi, tadi kata ada yang saya tak jawab, cikgu boleh letak soalan balik dekat ruangan chat. Alright, sebelum tu saya akan teruskan dengan sedikit jawapan. Cikgu, daripada Cikgu Hemarani, cikgu ada bengkel tak untuk gamifikasi? Yes, saya ada bengkel spesifik untuk guide step by step. Yes, saya akan gunakan template macam tadi dan saya akan bantu cikgu lah untuk buat. Kalau nanti saya akan tunjuk bagaimana nak boleh contact saya. Okay, ada soalan tadi. It's okay kalau cikgu ni. Tadi ada satu soalan yang tanyakan saya penilaian. Okay, penilaian. Okay, penilaian ni sebenarnya cikgu, kalau dalam mengikut experience saya, penilaian tu saya hanya buat at the end. Bukan untuk setiap tahap. Setiap tahap pun boleh juga actually. Tapi ianya banyak kerja lah sikit kalau setiap tahap tu cikgu kena linkkan dengan di SKP ataupun learning standard, standard pembelajaran yang tertentu. Tapi kalau kau boleh, saya biasanya akan linkkan pada at the end. Ini kerana untuk BI, dia punya standard pembelajaran tu lain. Dia nampak dia hanyalah skill kan, dia bukannya specific content. Tapi kalau cikgu specific content, untuk setiap cabaran tu cikgu boleh buat penilaian PBD kalau cikgu nak. Kena fikirkan cara gamifikasi. College vocational ni pun boleh. Saya rasa cikgu, even untuk college vocational ni cikgu tengok dari satu topik yang cikgu rasa boleh gamified. Cikgu bagi badges dan reward kat diorang pun boleh. Alright. So, itu sahaja saya akan rumuskan sesi saya. Kalau ada soalan nanti cikgu boleh contact saya. So, cikgu saya nak ingatkan gamifikasi ni kita nak tingkatkan autonomi dan motivasi pembelajaran. Murid-murid ni dia nak take over dia punya learning and they should because it's their learning. So cikgu boleh gunakan gamifikasi ni sebagai batu loncatan lah untuk bagi mereka mendapat autonomi tersebut. Kemudian kita nak mereka terlibat dalam PNP dan jangan lupa gamifikasi ni boleh terapkan dalam mana-mana subjek dan juga umur murid, ya. Tak kisah umur murid tu yang paling kindergarten tu ataupun dah dekat universiti. Universiti pun masih lagi menggunakan teknik gamifikasi. Oleh itu cikgu, sekian sahaja sesi daripada saya pada hari ini. Kalau cikgu-cikgu ingin mendapat berhubung dengan saya, kalau cikgu rasa ada persoalan yang saya tak jawab lagi, kenapa cikgu Nazira tak jawab, cikgu boleh jawab, tanya pada mana-mana tempat berikut. Cikgu boleh snapshot yang this part, cikgu boleh dapatkan, cikgu boleh contact saya selepas ini. Itu sahaja. Thank you cikgu. Thank you so much for having me this Saturday and I hope to stay connected with you. Thank you PGSL as well.